Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, hari ini Cikgu Linda akan kongsi gerhana manusia Komsas tingkatan 5. Gerhana manusia. Cerpen ni mudah saja, tak susah pun. Okey, kita pergi kepada slide lah ya. Saya Cikgu Haslinda Nur binti Ismail, Guru Cemerlang Bahasa Melayu SMK Seri Mulia Kuala Lumpur, dekat Ceras. Pembelajaran sempena Perintah Kawalan Pergerakan ini ialah saya nak menekankan kemahiran menulis, iaitu di akhir pengajaran pelajar akan menulis daripada nota saya ini. Kongsi, apakah itu cerpen gerhana manusia? Jadi saya ambil lah gambar kartun-kartun ni. Okey, cerpen gerhana manusia ni cerita orang duduk kat hospital, iaitu pekerja hospital, doktor. Ni doktor, ni nama dia Dr. Juwaidi. Yang ini ialah Dr. Murni. Yang ini ialah jururawat Nusia. Ni muka, tiga-tiga muka ni dia akan sentiasa keluar pada slide saya nanti supaya pelajar boleh senang nak ingat. Tengok kartun-kartun ni. Okey, gerhana manusia ni apa dia? Secara keseluruhan mengisahkan seorang doktor. Ni seorang doktor ni, Dr. Juwaidi ni yang mementingkan ganjaran material ketika merawat pesakit sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan. Jadi cikgu-cikgu, ini ayat yang saya ambil, ini ayat yang sebetul-betulnya sebiji-sebiji saya ambil dalam buku antologi Sejadah Rindu. Dalam buku tu dia ada tulis tema dia, iaitu ini dia. Ni cerita lah ni. Saya ambil dalam buku teks ya. Jadi apa contoh dia? Profesor Dr. Juwaidi ni lah, kita katalah ni Profesor Dr. Juwaidi ingin memberikan semua pek darah yang ada di hospital kepada Tuan Besar Musa yang menjadi penyumbang utama jamuan kelab kebajikan mereka. Jadi ceritanya kat sini, pentingkan ganjaran material, abaikan nilai kemanusiaan. Siapa? Profesor Dr. Juwaidi. Dia buat apa? Bagi semua pek darah kepada siapa? Tuan Besar Muda. Kenapa? Sebab penyumbang utama jamuan kelab kebajikan mereka. Baik, kita pergi kepada inilah dia nota dia. Jadi minta maaf lah, tulisan tak berapa nak lawa, tapi bolehlah baca. Saya suka buat nota sebegini sebab apabila pelajar tengok dia, semua dah nampak, dah faham, iaitu nota secara visual dan holistik secara keseluruhan, faham. Okey, jadi saya terangkan satu demi satu. Mari kita tengok. Zamir Mak Syarif, Amir pun ada, Haji Harun. Okey, kita pergi kepada gerhana manusia ni, cerita pasal pengabaian nilai kemanusiaan. Berlaku di mana? Latar tempatnya di unit rawatan rapi dan juga di bank darah. Tetapi kebanyakan cerita, banyak cerita di unit rawatan rapi. Baik, kita pergi kepada yang ini. Ada dua. Ada golongan pesakit, ada golongan petugas hospital. Kita tengok pesakit. Pesakit ada 6 orang. Kenapa 6 orang je? Sebab dalam unit rawatan rapi. Okey, pertama Tuan Besar Musa. Tuan Besar Musa ni ialah kaki botol. Kaki botol ini ialah peribahasa tau, iaitu peribahasa kesimpulan bahasa. Bermaksud kaki botol ini ialah orang yang suka minum arak. Jadi Tuan Besar Musa ni dia suka minum arak sehingga menjejaskan kesihatan dia dan dia sakit dan akhirnya dia koma dalam unit rawatan rapi. Jadi dia ni kayu. Tuan Besar namun pun bosan kan, confirm lah kaya. Jadi tokoh korporat dan teknokrat. Apa kelebihan dia ni? Dia ni penyumbang utama kelab elit. Dia nak sumbangkan 100,000. Sebab itulah Profesor Dr. Juwaidi ni nak bagi semua pek darah pada Tuan Besar Musa ni. Jadi ini dia. Ini watak yang, ni dikira watak jahat lah. Tapi watak jahat ni koma tau. Okey. Dalam ni semua koma dan kritikal. Dalam ni. Okey. Baik. Solehah ni seorang perempuan yang pundi jadinya pecah di ovari. Okey. Kemudian Al-Hafiz, dia mengalami kemalangan pun juga tenat. Bayi dibuang ya. Bayi dibuang lah. Kurang darah, gadis malang didera, mahasiswa leukemia. Jadi, apa Profesor Dr. Juwaidi ni, dia nak bagi semua pek darah pada yang ini. Tak nak bagi yang ini. Sebab nak bagi yang ini hidup supaya dapat 100,000. Nampak sangat mengabaikan nilai kemanusiaan. Petugas hospital ada 1, 2, 3, 4.
Okey, yang pertama paling penting Profesor Dr. Juwaidi, materialistik. Kat mana saya ambil perkataan materialistik ialah daripada tema tadi yang saya ambil daripada buku teks. Ingat ya, nota saya ni bukan kaleng-kaleng. Tu dia, bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. Maksudnya bukan calang-calang, kita ambil daripada buku teks. Jadi ini confirm betul. Dia materialistik. Beri semua pek darah kepada Tuan Besar Musa. Dr. Muni bertanggungjawab. Saya bagi point tau. Gela Fundin Soleha. Apa dia punya ayat dia ialah Dr. Muni ini bertanggungjawab memasukkan Gela Fundin dalam salur darah Soleha. Soleha apa? Pundi janin dia pecah di ovari. Okey, bertanggungjawab untuk menyelamatkan nyawa Soleha dengan memasukkan Gela Fundin dalam salur darah Soleha. Tegas. Di akhir cerita Dr. Muni ni tegas meletakkan jawatan. Kenapa dia letak jawatan? Sebab dia tidak bersetuju dengan tindakan Profesor Dr. Juwaidi ini. Dia tegas. Okey. Di akhir cerita ni, bila dia letak jawatan, dia ajak jururawat Nusia ni pergi derma darah. Sebab isunya sekarang ialah di Malaysia, tak kisahlah di seluruh dunia pun sama, kita kekurangan darah. Bermaksud masyarakat Malaysia ini masih lagi kurang kesedaran tentang menderma darah. Baik, jururawat Nusia. Jururawat Nusia ini ialah prihatin. Kata kunci prihatin. Dia memberikan bantuan darah kepada pesakit. Maksudnya dia sangat prihatin. Dia risau ni semua ni akan meninggal dunia disebabkan nak bagi semua kepada Tuan Besar Muda. Jadi disebabkan dia prihatin ni, dia nak beri bantuan darah kepada pesakit. Itu sebab dia pergi ke bank darah. Jumpa juruteknik mamal. Iaitu juruteknik mamal ini menjaga bank darah. Okey, baik. Jadi kat situ, inilah semua cerita dah ni. Semua cerita. Ini saya highlight kan. Warna merah jambu ini materialistik, bertanggungjawab, tegas dan prihatin. Daripada inilah saya akan huraikan apa dia berdasarkan aktiviti. Jadi saya kata tadi objektif pertama, bagi tulis kata kunci. Inilah kata kunci dia. Tulislah kata kunci. Baik, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Tambah ilmu sikit. Merah Padma. Pernah dengar tak merah Padma? Yang sebenarnya kita selalu sebut merah padam. Tetapi sebenarnya asalnya peribahasa ini ialah Padma. Apa itu Padma? Padma ialah sejenis bunga teratai. Inilah dia. Bunga teratai. Bunga teratai. Teratai layu di tasik madu. Lagu siapa? Fauziah Latif, bukan Fauziah Nawi. Fauziah Nawi pula. Oji Ahmad Daud, bukan Fauziah Latif. Okey, Padma ialah sejenis bunga teratai tumbuh dalam kolam atau air berwarna merah jambu. Orang yang terlalu marah atau malu dikatakan merah Padma, seolah-olah muka merah seperti bunga teratai ini yang berwarna kemerah-merahan sedikit. Rasionalnya, warna merah teratai disamakan dengan muka berona merah kerana terlalu marah atau terlalu malu. Ini dulu. Tetapi disebabkan sudah mantap, apa jadi? Ni saya beritahu sikitlah sejarahnya. Pada mulanya peribahasa ini disebut merah Padma sesuai dengan warna merah bunga teratai. Namun ada yang berpendapat berlaku kekeliruan ejaan semasa pertukaran ejaan Jawi lama kepada Jawi baru. Padam. Lama-kelamaan merah padam diterima pakai oleh masyarakat sekeliling yang menggambarkan seseorang malu atau terlalu marah. Jadi ingat, Dewan Bahasa dan Pustaka menerimanya sebagai merah padam kerana dikira sudah mantap. Nanti dalam karangan, dalam percakapan seharian sebut merah padam. Tapi logik ni tak ada lah logik. Merah lepas tu kena padam. Merah lepas tu kena padam. Tak ada lah gitu. Okey? Habislah. Ini saja kongsi, nak tambah ilmu tentang asal-usul peribahasa. Baik, nilai. Kalau soalan tanya nilai, baik. Kalau soalan tanya nilai, ada teknik menjawabnya. Sekarang saya masuk kepada teknik menjawab. Jadi, duduklah diam-diam di rumah ya, sambil belajar dengan Cikgu Linda. Baik, kita pergi kepada nilai. Saya ambil prihatin dan tanggungjawab. Prihatin ni siapa? Ini gambar misi. Misi siapa? Misi Nosia. Ini bertanggungjawab gambar doktor siapa? Doktor Murni. Jadi macam mana saya nak uraikan di sini? Kalau nilai, kalau soalan tanya nilai keprihatinan. Jawab macam ni. Okey? Kalau dia tanya nak bagi lagi satu jawapan, iaitu nilai bertanggungjawab.
Ayat ni kena begitu. Satu perkataan. Kamu tidak boleh menulis nilai keprihatinan kepada orang lain. Salah. 0 markah. Nilai bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Salah. 0 markah. Tak nak macam ni. Dia sepatut begini. Okey, baik. Apakah contohnya? Contoh dia, kalau prihatin, biasalah Nusia lah. Prihatin, bantuan darah. Kalau bertanggungjawab, biasalah Dr. Muni dan Nusia bertanggungjawab masukkan gelafundin dalam salur darah soleha. Contoh dia, inilah contoh dia. Sama dia tadi saya ulang. Daripada tadi saya ulang. Inilah teknik menjawab untuk nilai. Dia macam ni tau. Saya nak beritahu kepada murid-murid. Kalau dalam SPM, nilai yang terdapat dalam cerpen ini ialah nilai keprihatinan. Okey, 1 markah. Dapat 1 markah. Kemudian kamu bagi, contohnya Nusia seorang jururawat prihatin terhadap pesakit-pesakit yang koma dan tenat dengan berusaha mendapatkan bantuan darah untuk mereka. 1 markah. Dah dapat 2 markah. Macam tu saja cara dia. Okey, itu teknik menjawabnya. Sekarang persoalan yang tadilah saya ulang balik. Sebab daripada satu kata kunci kamu boleh ingat banyak benda. Kalau persoalan macam ni, ayat dia, ayat dalam peperiksaan. Persoalan keprihatinan terhadap penderitaan seseorang. Ni dia. Ni ayat dia. Jangan tulis persoalan keprihatinan. Salah. Okey. Kena ada penyataan. Ni pun sama. Persoalan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Siapa ni Dr. Muni? Siapa ini jururawat Nusia? Baik. Kita pergi. Ni contoh tetap contoh yang sama. Ingat ya. Contoh tetap contoh yang sama. Baik. Kita pergi kepada latar masyarakat. Duduk diam-diam di rumah ya. Kita bersama-samalah kita memutuskan rangkaian COVID-19, COVID-19. Pesan pada Cikgu Linda, duduk diam-diam di rumah dan belajar dengan Cikgu Linda. Prihatin juga, tanggungjawab juga. Kita tengok ayat dia. Latar masyarakat yang prihatin terhadap penderitaan orang lain. Kalau bertanggungjawab, latar masyarakat bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Tereng. Contoh tetap, contoh yang sama. Okey, alhamdulillah. Sekarang sedang menonton live FB saya seramai 204 orang. Okey, 204 orang. Terima kasih siapa yang menonton. Okey. Contoh tetap contoh yang sama. Sekarang kita pergi kepada kalaulah soalan tanya pengajaran. Macam ni lah dia punya ayatnya. Kita naklah prihatin terhadap penderitaan orang lain. Dan kalau tanggungjawab, kita naklah bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Tereng. Contoh tetap contoh yang sama. Senang ke mudah? Tak susah pun yang sebenarnya. Baik, kita pergi kepada yang ini pula. Watak. Watak pun boleh. Gunakan kata kunci yang sama. 2 kata kunci yang saya bagi tadi kan. Watak prihatin. Siapa yang prihatin? Ini. Siapa ni? Ini ialah Nusia. Iaitu seorang yang prihatin terhadap penderitaan orang lain. Bertanggungjawab. Seorang yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Contoh tetap contoh yang sama. Cuma bertanggungjawab ni buang Nusia ni. Ambil Dr. Muni saja sebab bertanggungjawab ni kita fokus kepada Dr. Murni. Baik. Dan rehatlah sekejap. Kejap belum rehat lagi. Mengapa 2 kata kunci? Kita fikirkan, cuba fikirkan kenapa Cikgu Linda tekankan 2 kata kunci. Tapi tak apa, kita rehatlah kejap. Rehat sekejap lah, tengoklah ni. Tambah ilmu sikit lah. Serampang 2 mata. Serampang 2 mata. Inilah serampang yang ada 2 mata kat sini. Apa definisinya? Serampang ialah sejenis tombak. Yang mempunyai 2 mata. 2 mata digunakan untuk menangkap ikan. Bermaksud ikan ni boleh, kalau sekali tujah dapat 2 ikan. Jika ingin menangkap ikan dengan sekali tujahan mungkin akan dapat 2 ekor ikan kerana tombak mempunyai 2 mata. Rasionalnya melakukan 2 kerja dalam satu masa. Apakah 2 kerja dalam satu masa ini? Apakah peribahasa yang sama 2 kerja dalam satu masa? Iaitu menyelam sambil minum air. Serampang ini sebenarnya
ialah senjata orang zaman dulu, cara nak menangkap ikan. Dulu bolehlah tangkap ikan guna serampang sebab air sungai masih jernih. Sekarang air sungai sudah keruh. Macam mana nak guna serampang dua mata ni? Tapi ingat, ini ialah kita punya peribahasa ini ialah warisan nenek moyang kita pada zaman dahulu. Berdasarkan pemerhatian yang teliti daripada orang tua zaman dahulu. Baik, kita pergi balik kepada mengapa dua kata kunci, Cikgu Linda? Mengapa? Kenapa dua kata kunci? Baik, kita pergi kepada sini. Soalan SPM sebenar. Cerpen Gerhana Manusia ni pernah keluar SPM 2016. 2016, 17, 18, 19, 20. 2021, 20. Sejarah dalam sejarah iaitu 2020 tiada SPM. Tu dia, betul ya tak kan? Tak apalah, kita rasa 2020 ni macam-macam kemajuan. Akhirnya kemajuan itu diselungkupi dengan COVID-19. Astaghfirullahalazim, masya-Allah. Okey. Ni, huraikan, okey, ini soalan dia. Huraikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan. Ingat, satu latar masyarakat dalam petikan, ini kena cari dalam petikan. Tidak berkaitan, cari dalam petikan. Ini kita abaikan. Yang ini, yang kamu belajar tadi, yang ini. Satu latar masyarakat lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan. Dia nak satu. Saya suruh kamu ingat, dua. Satu prihatin, satu tanggungjawab. Jadi, kamu ambil satu, mana yang kamu paling ingat? Oh, cikgu, saya ingat prihatin. Okey, satu latar masyarakat lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan ialah latar masyarakat yang prihatin terhadap penderitaan orang lain. Contoh, tetap contoh yang sama. Satu saja. Jangan bagi dua. Cikgu, saya nak letaklah yang latar masyarakat bertanggungjawab. Jangan. Bila kamu letak yang kedua, pemeriksa tak baca. Dia baca tapi tak ada markah pun. Tak ada markah ya. Ingat, dia nak satu sini, satu sini. Jangan bagi dua sini, dua sini. Tak ada. Kita tak mau macam tu. Dalam SPM dia tak mau. Dia nak satu. Ini dinamakan kebat tau. Kebat ni tak semestinya soalan kebat pada pendapat anda. Ini pun kebat. Maksudnya kamu dalam petikan cari satu yang paling kamu yakin, bagi. Tak boleh bagi dua. Yang ini satu yang paling kamu yakin, bagi. Tak boleh bagi dua. Saya bagi situasi macam ni. Kamu bagi yang pertama, saya ambil yang ini ya. Yang ini kita abaikan. Yang ini kita abaikan, saya ambil yang ini. Kamu jawapan kamu kan, kamu nak bagi dua lah kononnya. Kamu lupa saya punya pesanan. Satu latar masyarakat lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan ialah latar masyarakat yang berkasih sayang antara satu sama lain. Yang confirm jawapan dia salah. Lepas tu kamu bagilah contoh lah kan. Jawapan tu salah lah dikiranya kan. Jawapan tu salah lah dikiranya. Kemudian kamu bagi jawapan yang kedua pula. Jawapan kedua ialah latar masyarakat yang bertanggungjawab terhadap orang lain. Kamu bagi contoh Dr. Murni. Bermaksud jawapan pertama salah, jawapan kedua betul kan? Dari segi penandaannya, jawapan pertama salah, jawapan kedua betul, tetap tidak diterima. Sebab kamu tidak bertindak mengikut arahan sebab dia nak satu latar masyarakat lain. Jelas? Begitulah caranya. Baik, kita tengoklah soalan SPM ni. Hipertensi keluar 2018. Tengok ya. Ni satu persoalan yang terdapat dalam petikan. Ini kita abaikan sebab dalam petikan kena cari ni. Satu persoalan lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan. Dia nak satu. Sama juga drama bukan gila. Dia nak satu nilai murni. Jadi begitulah caranya kamu menjawab soalan untuk cerpen ataupun drama pun boleh juga. Inilah nota secara holistik semua ni siapa yang terlibat. Ini kata kunci. Saya tadi hanya ambil bertanggungjawab dan prihatin. Saya tak ambil materialistik dan tegas. Saya ambil dua saja. Kenapa? Sebab dalam SPM dia tanya satu saja. Ingat dua pun dah cukup dah. Itulah caranya. Jadi ada Safwan Razali, cikgu, kalau materialistik tu boleh jadi nilai. Okey, ingat, nilai ini materialistik tak boleh jadi nilai sebab materialistik ini perkara yang negatif. Nilai mesti perkara yang positif. Kalau pelajar pendidikan moral, nilai semuanya dia belajar pendidikan moral tu kan, 16 nilai tu semua mesti positif. Sebab itulah materialistik tidak boleh dijadikan nilai. Jadi tegas boleh, nilai ketegasan, tapi saya lebih suka ambil bertanggungjawab dan prihatin. Ingat dalam SPM kena ambil kata kunci yang paling dominan. Ni paling dominan, ini paling dominan. Sebab itu saya pilih dua ini. Okey, itu sajalah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa buka YouTube saya, subscribe, tekan suka, tekan loceng, ting.
penting. Okay? Itu saja.